Ini adalah soalan kuantitatif 8. Jadual menunjukkan kuantiti permintaan dan penawaran mata wang yen. Okey, JPY itu yen ya. Bermaksud ini adalah mata wang asing di Malaysia pada sesuatu tahun tertentu. Tetapi dalam soalan ini, dia tak tekankan itu adalah untuk tahun apa. Okey, kita cuba tengok maklumat yang disediakan melalui jadual ini. Kita ada harga yen JPY ya dalam ringgit Malaysia MYR. Okey, lepas itu kita ada kuantiti permintaan yen. Okey, kita boleh nampak dekat sini ada juta ya. Dan juga kuantiti penawaran yen. Okey, juta. Okey, sekarang kita cuba tengok. Setiap kali apabila pelajar dapat jadual yang sedemikian, anda kena pastikan bahawa anda boleh tentukan kadar pertukaran dia. Kadar pertukaran apa? Maksudnya, kadar pertukaran sesebuah negara yang dinyatakan dalam nilai ringgit Malaysia lah. Okey, contohnya yang ini. Cuba tengok. 0.020. Bermaksud yang ini adalah antara JPY iaitu yen dan juga MYR iaitu ringgit Malaysia. Okey, kami pernah beritahu yang ini. Cuba tengok harga yen dalam ringgit Malaysia. Kalau harga yen ini, yen dekat sini, dia sebenarnya adalah merujuk kepada JPY1. Kadar pertukaran dia sama dengan dia kata dalam ringgit Malaysia kan. Maksudnya yang ini adalah dalam ringgit Malaysia. Dengan reti kata lain, JPY1 sama dengan MYR 0.020. Okey, bagi yang ini. Untuk yang seterusnya sebenarnya pun samalah. JPY1 sama dengan MYR 0.025. Okey, dan seterusnya. Okey, itu bermaksud kadar pertukaran. Okey, setelah kita selesai berkaitan dengan kadar pertukaran ini, anda boleh nampak ada permintaan dan juga penawaran kan. Okey, kami pernah beritahu keseimbangan. Keseimbangan akan dicapai apabila kita kata kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawar. Jadi anda cuba tengok. Okey, pada kuantiti berapa kuantiti dia diminta dia adalah sama dengan kuantiti ditawar dia. 18. Okey. 0.0. Okay, good. Jadi saya pun bulatkan 18. Tapi anda kena ingat ya, ini sebenarnya 18 juta ya, yang ini sama punya. Okey, iaitu pada kadar pertukaran ini. Di mana JPY1 sama dengan MYR 0.030. Inilah kadar pertukaran dia. Yang tercatat pada pada keseimbangan lah. Okey, dengan reti kata lain, yang ini dengan yang ini adalah berlakunya ketidakseimbangan. Yang seimbang hanya yang ini sahaja. Ini keseimbangan. Okey, jadi yang tak seimbang itu mungkin berlaku lebihan permintaan mata wang asing ke ataupun lebihan penawaran mata wang asing. Nanti barulah kita akan tentukan. Okey, jadi itu adalah keseluruhanlah berkaitan dengan jadual dia. Okey, sekarang setelah anda boleh memahami ataupun boleh dapat gambaran umum yang berkaitan dengan jadual ini, marilah kita tengok soalan yang ditanya. Soalan A. Apa maksud kadar pertukaran asing? Sistem boleh ubah. Okey, jadi ini sebenarnya dia adalah tanya berkaitan dengan definisi bagi sistem boleh ubah. Apakah definisi dia? Kadar pertukaran asing sistem boleh ubah ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasaran mata wang asing. Okey. Jadi, pastikan kata kunci anda, untuk A ini ya, bagi definisi yang lengkap, pastikan ada sebut dia adalah ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata wang asing. Kalau anda nak spesifik di pasaran apa pun boleh, bagi tahu di pasaran mata wang asing. Okey, jadi kata kunci anda dekat sini permintaan dan penawaran mata wang asing. Itu adalah berkenaan dengan sistem boleh ubah. Okey? Okey. Sekarang kita sambung soalan B. Tentukan kadar pertukaran keseimbangan.
Okey, yang ini sebenarnya tadi kita pun sudah tentukan dah. Dia nak apa? Kadar pertukaran kan? Jadi kadar pertukaran dia, yang inilah. Bermaksud nanti kita salin balik yang ini sahaja. Jadi anda perlu tulis B1 Romannya, kadar pertukaran keseimbangan adalah, okey, salin balik soalan itu adalah kita tulis JPY1 sama dengan MYR 0.030. Inilah kadar pertukaran yang ditentukan. Okey, tetapi sekarang soalan dia bukan hanya minta tentukan kadar pertukaran dia sahaja. Dia juga minta anda bagi satu alasan kenapa kita kata yang ini adalah keseimbangan. Kan tadi sudah beritahu. Sebab kita dapati bahawa pada masa itu permintaan mata wang asing sama dengan penawaran mata wang asing kan? Ini mata wang asing yen. Okey, jadi kita pun beritahu bahawa keseimbangan tercapai. Boleh sebutlah keseimbangan pasaran mata wang asing yang tercapai apabila kita kata permintaan mata wang asing. Kalau dekat sini anda nak fokus, permintaan yen pun boleh sahaja ya. Dia adalah bersamaan dengan penawaran mata wang asing. Tapi belum habis lagi, kena spesifik. Kenapa you kata dia adalah sama pada kuantiti berapa tu? Tulis yang ini, 18. Iaitu pada kuantiti ataupun kita kata pada kuantiti ataupun iaitu sebanyak 18 juta. Juta apa? Yen. Okey. Jadi saya ulang, untuk jawab soalan B1 Roma ini, yang pertama anda mesti nyatakan kadar pertukaran ini diberi markah. Okey, kemudian bagi tahu alasan, kena sebut bahawa permintaan mata wang asing bersamaan dengan penawaran mata wang asing. Dan lagi satu kata kunci dia, 18 juta yen. Iaitu sebanyak 18 juta yen pun okey. Ataupun iaitu pada kuantiti keseimbangan di mana dia sama dengan 18 juta yen. Pastikan ada mata wang asing. Kalau anda hanya tulis 18 sahaja, belakang ini semua tak ada jawapan, anda kira salah ya. Okey, jadi ingat unit ukuran itu adalah sangat penting. Okey, kita sambung soalan yang seterusnya, B2 Roman. Berdasarkan jawapan B1 Roman, lukis gambar raja yang menunjukkan keseimbangan pasaran tukaran asing. Okey, sekarang kita akan buat raja. B2 Romannya. Jadi nak buat raja itu seperti biasa, kita akan sediakan paksi Y serta paksi X dulu. Okey, ingat ini adalah asalan. Okey, yang ini adalah kuantiti. Kuantiti apa? Kuantiti mata wang asing. Anda boleh tulis mata wang asing. Kalau tak nak, anda boleh tulis yen ataupun JPY pun boleh. Okey, kemudian untuk yang ini, ingat dekat sini kita sebenarnya dia nampak macam harga tapi dia sebenarnya bukan harga ya. Yang kita fokus itu adalah kadar pertukaran. Ingat, sekarang ini adalah pasaran mata wang asing kan? Jadi yang kita kaji itu adalah JPY1. Kalau JPY1 bermaksud per JPY. Apa per JPY? Kita tengah bandingkan dengan ringgit Malaysia. MYR per JPY. Pastikan anda sediakan kadar pertukaran yang sedemikian. Okey, kalau anda terbalik, kira salah ya. Okey, sekarang soalan dia memang minta kita sediakan keseimbangan. Jadi seperti apa yang telah anda tahu, kita memang tahu ada permintaan dan juga penawaran kan. Tapi ini adalah mata wang asing. Kelok permintaan. Mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Labelkan D. Kemudian kelok penawaran, mencerun ke atas dari kiri ke kanan, labelkan S. Cuba ingat, ini adalah permintaan mata wang asing dan penawaran mata wang asing. Ini titik keseimbangan, labelkan E. Dan jangan lupa kena buat dotted line.
Okey, kadar pertukaran yang kita tulis tadi, apa dia? Yang ini. JPY1 sama dengan MYR 0.30 kan? Okey, bermaksud JPY1 itu anda tak tulis pun tak apa dah. Anda sebenarnya kena tulis yang ini. 0.030. Okey, ataupun tulis MYR 0.03 pun okey dah. Okey, jadi ini adalah raja yang anda kena sediakan. Ini untuk paksi Y dan paksi X dia. Kuantiti. Kan kuantiti kita berapa? 18 juta yen kan? Memang yen JPY. Ini 18. Tapi ingat ini adalah juta. Anda boleh tulis juta dekat sini ataupun tidak, anda kena buat kurungan juta dekat sini. Okey, barulah lengkap jawapan anda untuk lakaran raja keseimbangan pasaran mata wang asing. Jadi ini adalah soalan B2 Roman. Okey, sekarang kita sambung dengan soalan C pula. Jika kerajaan Malaysia menetapkan kadar pertukaran MYR 0.025 sama dengan JPY1. Okey, tengok ayat ini. Saya nak tanya, ini sebenarnya merujuk sistem apa ya? Tetap, Miss. Ya, jadi anda kena tahu yang soalan ini dekat sini, dia sebenarnya sudah kata ini adalah sistem kadar pertukaran tetap. Okey, kalau anda tengok semula soalan ini, tadi asal dia memang kita kata sistem boleh ubah. Sistem boleh ubah itu adalah fleksibel lah ikut pasaran bebas punya. Macam tadi, kan dia ditentukan oleh apa? Permintaan dan penawaran kan? Itulah sebab dekat kelok yang kita sediakan ada kelok permintaan dan juga penawaran. Memang dia fleksibel punya. Okey, tetapi sekarang soalan C ini dia kata kerajaan Malaysia menetapkan kadar pertukaran. Dengan reti kata lain, kerajaan Malaysia sudah campur tangan dalam apa sistem kadar pertukaran ini. Jadi yang sekarang ini dia sudah jadi sistem kadar pertukaran tetap. Bermaksud sekarang kita akan ikut kadar pertukaran yang ini. Di mana JPY1 sama dengan 0.025. Kan tadi kita kata yang ini kan, ini yang asal punya capai keseimbangan kan. Sekarang kerajaan Malaysia nak tekankan yang ini. JPY1 sama dengan MYR 0.025. Cuba tengok. Ini permintaan dia, ini penawaran dia. Dan memang kita dapati bahawa berlakunya ketidakseimbangan pun. Okey, sekarang kita cuba tengok soalan dia. Apa yang ditanya ya? Jelaskan kesannya kepada keseimbangan pasaran tukaran asing. Maksudnya keseimbangan pasaran mata wang asing inilah. Dia nak tengok kesan dia. Okey, jadi sekarang anda cuba tengok berdasarkan jadual ini dulu. Cuba tentukan hubungan antara permintaan mata wang asing dan juga penawaran mata wang asing. Sila beritahu Miss, sekarang berlakunya lebihan apa? Lebihan permintaan, Miss. Lebihan permintaan apa? Lebihan permintaan yen. Yen, yes. Ataupun mata wang asing. Okey, kalau kita kata lebihan permintaan memang betul. Tetapi sekarang anda tengah jawab soalan kuantitatif. Kan soalan kuantitatif ini anda kena bagi tahu amount dia tu berapa. Jadi sekarang lebihan permintaan yang wujud itu adalah berapa ya? 3. Kurang tepat, belum habis lagi. 3 apa? 3 mata wang 3 yen. 3 yen. Biar betul ni, 3 yen. Tengok baik-baik jadual ini. 3 juta. Jadi sekarang cara nak tulis itu okey. Nanti kita akan dia akan terkesan kan. Jadi sekarang kita akan guna balik soalan ini, kita guna yang ini. Jika kerajaan Malaysia menetapkan kata pertukaran, okey yang ini kan. Salin balik. Okey, sebiji salin balik saja. Okey, ini soalan C ya. Kita dengan jawab soalan 1 Roman. Okey, seperti apa yang Miss katakan tadi, salin balik. Jika kerajaan Malaysia, okey, bla 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 bla, salin balik. Okey, koma. Tadi kita pun sudah beritahu.
Okey, berlakunya lebihan permintaan. Lebihan permintaan apa? Mata wang asing ataupun kalau kita nak spesifik anda boleh guna yen ataupun anda nak guna JPY pun boleh, tak ada masalah. Tetapi kena pastikan beritahu sebanyak berapa tu. Okey, 3 juta yen. Pastikan ada yang ini juga, ada lebihan permintaan. Okey, pastikan mata wang asing dan 3 juta yen. Ada dua ini. Okey, saya buat star kat sini ya sebab sangat penting. Dan kalau boleh, yang ini sebab soalan kuantitatif kan. Bagi tahu macam mana anda dapat 3 juta yen ini. Anda boleh buat kurungan 20 tolak 17. Okey, buat kurungan macam ini pun okey. Okey, sekarang kita cuba tengok. Tadi, masa sistem boleh ubah, kita kata keseimbangan kita. JPY1 sama dengan MYR. 0.030. Sekarang, JPY1 sama dengan MYR. Okey, yang ini ikut soalan C ya. Soalan C itu MYR kita 0.025. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok yang ini. Okey, cuba tengok mata wang yang kita kaji sekarang adalah dari JPY ya, iaitu yen. Dulu, kalau bagi 1 yen, yang dia dapat adalah ringgit Malaysia 0.03. Sekarang masih bagi 1 yen, tetapi ringgit Malaysia yang diperoleh adalah 0.025. Kita sebenarnya masih bagi yen yang sama ya, iaitu 1. Tetapi sekarang saya nak tanya, semakin banyak RM yang diperoleh ke ataupun semakin sikit RM yang diperoleh? Semakin sikit. Okey, kalau kita kata semakin sikit ringgit Malaysia yang didapat itu, bermaksud JPY sekarang dia sudah turun. Okey, sebab anda cuba tengok dia masih guna JPY yang sama, iaitu 1 yen sahaja. Tetapi semakin sikit RM yang dia dapat. Disebabkan semakin sikit ringgit Malaysia yang dia dapat itu, bermaksud yen sudah turun. Okey, dan Miss pun pernah beritahu, okey, kita sebenarnya boleh kaji hubungan antara yen dan juga ringgit Malaysia. Kalau katakan yen sudah turun, dengan reti kata lain, MYR dia sudah meningkat. Okey, jadi sekarang kita tengok semula soalan itu ya. Kan dia tanya, jelaskan kesan terhadap keseimbangan pasaran tukaran asing kan? Okey, sebenarnya selain daripada kaitkan berlakunya lebihan permintaan mata wang asing sebanyak berapa itu, kita juga boleh dapati bahawa JPY sudah turun dan MYR sudah meningkat. Okey, so sekarang ada satu terms yang kita boleh guna untuk jelaskan yang ini. Okey, masih ingat apa itu ke? JPY telah mengalami apa ya? Terkurang nilai. Terkurang nilai. Kenapa anda tahu guna terkurang nilai? Kenapa bukan susut nilai? Kerana ini sistem kata pertukaran tetap. Yes, good. Okay, sebab sekarang kan saya tengah bincang soalan C kan. Anda cuba tengok soalan C ini adalah kadar pertukaran tetap. Dan daripada ini, memang kita sudah dapati bahawa JPY sudah turun. Kalau JPY turun, okay, yang turun itu kita boleh kata sama ada dia mengalami susut nilai ataupun terkurang nilai. Tetapi disebabkan ini adalah kadar pertukaran tetap, jadi kita boleh beritahu bahawa JPY mengalami terkurang nilai. Okey, sekarang kita cuba tengok MYR. MYR meningkat. Jadi, kita juga boleh katakan bahawa MYR ini sebenarnya mengalami apa ya? Terlebih nilai. Okay, good. MYR mengalami terlebih nilai. Okey, jadi sekarang selain daripada yang jawapan ini, anda juga boleh nyatakan nanti di mana anda beritahu bahawa JPY mengalami terkurang nilai dan MYR mengalami terlebih nilai. Okey, untuk bahagian ini saya nak ingatkan anda sekali lagi. Okey, untuk sistem boleh ubah ya.
Okey, kalau sistem boleh ubah, kalau kita kata contoh MYR naik, naik itu sebenarnya kita panggil dia naik nilai. Kalau MYR turun, kalau turun itu kita panggil dia susut nilai. Okey, kemudian selain daripada sistem boleh ubah, kan kita ada sistem kadar pertukaran tetap kan? Kalau yang tetap punya, situasi dia sama sahaja. Dia juga boleh kata MYR dia naik ataupun MYR dia turun. Kalau MYR naik, okey, tengok benda yang sama. Tetapi kalau di sistem kadar pertukaran tetap, kita akan kenali dia terlebih nilai. Tetapi kalau katakan MYR turun di bawah sistem kadar pertukaran tetap, kita akan kenali dia sebagai terkurang nilai. Jadi sila ingat semula yang ini. Dan sekarang soalan yang kita bincangkan yang C itu kan berkaitan dengan kadar pertukaran tetap kan? Jadi jawapan anda sama ada terlebih nilai ataupun terkurang nilai. Itulah anda nampak MYR terlebih nilai lah. JPY turun. Jadi JPY terkurang nilai. Okey, itulah soalan dia. Dan sekarang kita sambung soalan C2 Roman. Okey, soalan dia. Nyatakan harga minyak sawit, tiba-tiba ada harga minyak sawit yang bernilai Rm300 dalam sebutan yen. Okey, jadi sekarang mungkin ada pelajar tertanya-tanya, Miss, yang ini sebenarnya saya nak rujuk kadar pertukaran apa? Anda tengok semula, ini adalah C2 Roman kan? Kalau C2 Roman itu bermaksud kadar pertukaran yang anda perlu rujuk, yang inilah. Dan sekarang daripada yang ini, kita perlu ubah soal jadi Rm300. Sama dengan JPY berapa. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan pengiraan dia dulu ya. Okey, ini soalan C2 Roman. Okey, berdasarkan kadar pertukaran yang diberikan, JPY1 sama dengan MYR 0.025. Okey, dan sekarang kehendak soalan sebab dia tengah kaji produk dia iaitu minyak kelapa sawit. Okey, jadi dia nak apa? MYR 300. Lepas tu sama dengan JPY berapa dekat sini. Okey, jadi cara dia sebenarnya senang sahaja. Pada mulanya, okey, anda kena dapatkan MYR sama dengan 1 dulu. Kalau nak dapatkan sama dengan 1, sini anda bahagi 0.025. Jadi sini pun sama, bahagi 0.025. Kemudian sudah dapat 1, kan sini nak 300 kan? Jadi anda darab 300. Sini pun sama, darab dengan 300. Bermaksud kalau katakan sekarang saya nak dapat MYR 300, pengiraan yang saya perlu tunjukkan. Sebenarnya pengiraan ini. 1 bahagi 0.025 kita darab dengan 300. Jadi sekarang sila beritahu saya, JPY yang anda dapat itu sama dengan berapa ya? 12,000. 12,000. Okey, jadi sekarang kita akan dapati bahawa kadar pertukaran yang terkini kalau kita nak dapat MYR 300, dia sebenarnya sama dengan JPY 12,000. Dan pengkiraan dia, ya anda tunjuk yang ini sahaja. Okey, jadi kita pun telah selesai bincang soalan kuantitatif yang berkenaan dengan kadar pertukaran asing. Maka selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif 8 ini. Okey?